Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Cikgu Muhammad Syukri bin Rosli yang akan mengajar kamu sains pada hari ini untuk topik tahun 4. Okey, sains tahun 4. Hari ini kamu akan belajar tentang kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains di bawah kemahiran mengawal pemboleh ubah. Mengawal pemboleh ubah. Alright? Untuk hari ini kamu akan belajar topik ni lah. Alright, tapi sebelum tu kita ingat balik pembelajaran kamu minggu lepas. Alright, sebelum cuti cuti tahun baru Cina. Sebelum cuti tahun baru Cina, kamu telah pelajari tentang mendefinisi secara operasi. Mendefinisi secara operasi. Alright, ulang balik. Apa itu maksud mendefinisi secara operasi? Iaitu ialah kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep. Kita beri maksud kepada sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan dapat diperhatikan. Tambah satu lagi kat sini boleh kita tambahkan dapat diukur. Okay, dengan sesuatu benda yang dapat diukur. Ni kita ulang je, kita ingat balik, refresh balik. Right, contohnya yang dibagi kat sini, cikgu, bagaimanakah keupayaan bahan menyerap air boleh didefinisikan? Konsep keupayaan menyerap air. Macam mana kita nak maksudkan keupayaan menyerap air tu? Macam mana kita nak definisikan maksud tu? Keupayaan menyerap air. Jadi kat sini, dia letak 3 bikar, A, B dan C. Alright, lepas tu cikgu tu cakap, lihat air di dalam bikar. Apa yang boleh kamu ukur? Maksudnya apa yang boleh kamu perhatikan? Apa yang kamu dapat lakukan? Jadi dia cakap saya boleh mengukur isi padu air yang tinggal dalam bikar. Ya, bila kita letak kain dekat bikar tu, air dalam bikar dia akan diserap oleh kain kan? Diserap oleh kain. Jadi antara bikar A, B dan C tu ada air yang banyak diserap, ada air yang kurang diserap. Jadi kat sini kita tengok yang ni, A kat sini air dia. B kat bawah, C dekat bawah lagi. Itu kita boleh ukur, kita nampak, dapat diperhatikan, dapat kata ni, diperhatikan. Konsep menyerap air, konsep keupayaan menyerap air itu kita boleh didefinisikan secara operasi. Keupayaan bahan menyerap air ialah isi padu air yang tinggal di dalam bikar. Isi padu air dalam bikar ni kita boleh ukur. A ni banyak, B ni sikit, C ni lagi sikit. Jadi mana kain yang menyerap banyak air? Yang mana? Yang keupayaan menyerap airnya kuat? Tentulah kain dalam bikar C, sebab kain ni menyerap banyak air. Bila diserap banyak air, air dalam bikar akan berkurang. Alright? Itu topik yang kamu dah belajar sebelum ni. Mendefinisi secara operasi. Maksudnya kita beri maksud kepada konsep. Alright? Okay, so untuk topik hari ni kita akan pergi kepada mengawal pemboleh ubah. Mengawal pemboleh ubah. Kita tengok situasi yang ada dalam buku teks ni. Alright? Okay, kita tengok. Mula-mula, apakah itu pemboleh ubah? Pemboleh ubah ialah sesuatu yang boleh berubah dalam sebuah penyiasatan. Okay, nama pemboleh ubah. So, mestilah benda yang boleh berubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, mari kenali jenis-jenis pemboleh ubah dalam situasi di bawah. Alright, sebelum kamu tahu apa itu pemboleh ubah, jenis pemboleh ubah, kita tengok situasi dulu kat sini. Alright. Faris dan Melan diberikan dua pokok yang sama. Dua pokok yang sama. Cikgu kata dua pokok yang sama. Mereka dikehendaki menyiasat jumlah air yang diperlukan untuk tumbuhan pokok yang baik. Okey, dia nak siasat jumlah air. Jumlah air. Berapa banyak air yang kita perlukan untuk pokok ni tumbuh dengan baik. Right? Okey, kita tengok. Faris meletakkan pokok di tepi tingkap. Okey, tengok ni. Dia letak pokok di tepi tingkap. Dia menyiram dengan 100 ml air sekali seminggu. Okay. Melan pula meletakkan pokoknya di dalam almari. Dia menyiram dengan 100 ml air 3 kali seminggu. Melan 3 kali siram seminggu. Yang Faris ni
sekali je disiram seminggu. Kita tengok pokok mana yang tumbuh lebih besar. Right? Selepas sebulan, saiz pokok Faris didapati lebih besar. Pelik tak tu? Disiram sikit je, sekali je seminggu, tapi pokok dia lebih besar. Melan pula disiram banyak kali, disiram 3 kali. Tapi kenapa pokok dia tu kurang besar? Faris lagi besar, nampak pokok Faris besar. Ni pokok Faris. Right? Yang ni pokok Melan. Kecil je. Pokok dia kecil. Kenapa? Saya fikir penyiasatan kita tidak adil. Bukankah pokok saya tidak mendapat cahaya matahari? Nampak? Dia tak dapat cahaya matahari. Kenapa dia tak dapat cahaya matahari pokok Melan ni? Sebab pokok dia diletakkan dalam almari. Almari tutup kan? Mana dapat cahaya masuk? Alright? Okay, kita tengok. Betul. Bagi mendapatkan penyiasatan yang adil, kita perlu memastikan satu pemboleh ubah sahaja. Memastikan satu pemboleh ubah sahaja yang diubah. Nampak? Satu pemboleh ubah sahaja yang diubah. Okay? Dalam satu eksperimen. Satu eksperimen mestilah satu saja yang diubah. Baiklah cikgu, kali ini kami mengubah jumlah air sahaja. Okay, jumlah air sahaja. Alright, kalau kita tengok tadi tu, dia ubah apa yang pertama? Pasal tak dia ubah apa? Yang berbeza antara pokok Faris dengan pokok Melan. Apa yang berbeza antara dua tu? Ingat lagi tak? Yang pertama, Faris dia letak pokok tu dekat tepi tingkap, dapat cahaya matahari. Itu dah berbeza dah satu. Okay. Yang kedua, Melan pula dia letakkan dalam almari. Tu faktor yang pertama yang berubah, yang berbeza yang berbeza. Yang kedua, yang berbezanya jumlah air. Bukan jumlah air, berapa kali disiram, kekerapan siraman air. Yang Faris dia siram sekali seminggu. Melan siram 3 kali seminggu. So dah ada dua dah yang boleh diubah. Pemboleh ubah yang diubah tu ada dua kat situ. Yang pertama tadi, kedudukan anak pokok, satu dekat tepi tingkap, satu dekat dalam almari. Satu. Yang kedua, kekerapan siraman air. Faris siram sekali, Melan siram 3 kali. Tak boleh macam tu. Okay, dia kena satu saja. Dia tak boleh dua. Okay, pemboleh ubah yang diubah dalam satu penyiasatan dinamakan pemboleh ubah dimanipulasi. Okay, pemboleh ubah manipulasi. Cikgu short formkan dengan dia supaya senang kamu nak ingat. Pemboleh ubah manipulasi ni cikgu wakilkan dengan PM. Okay, kenapa PM? P ni pemboleh ubah, M ni manipulasi sebab dia ada huruf M kat sini. Okay, manipulasi. Okay, ingat. Kalau awak dengar je cikgu cakap PM, maksudnya pemboleh ubah dimanipulasikan. Pemboleh ubah dimanipulasikan ni pemboleh ubah yang berubah ataupun yang diubah. Nampak yang diubah. Yang lain antara dua tu. Tadi kan pokok Faris, lain dia tepi tingkap. Melan dalam almari. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Kekerapan siraman air. Faris siram sekali. Melan siram 3 kali. Tu dah jadi dua yang diubah, tak boleh. Dua pemboleh ubah dimanipulasi, tak boleh, kena satu saja. So tadi dia dah decide dah, dia nak ambil apa? Dia ambil satu je. Kat sini jumlah air yang disiram. Maksudnya bila dia ambil jumlah air yang disiram, dia kena letak tempat pokok Melan tadi kena letak tempat yang samalah. Kan tadi tempat berbeza, tak boleh. Dia tak boleh dua. Okey, dia pilih jumlah air yang disiram saja. So tempat dia kena letak tempat yang sama. So dia kat sini kita juga perlu memastikan pemboleh ubah lain kekal sama. Nampak? Okey. Jadi kita tetapkan jumlah cahaya matahari, jenis tanah, kuantiti tanah untuk kedua pokok ni sama. Jumlah cahaya matahari sama. Kenapa sama? Sebab dia letakkan di tempat yang sama, kuantiti tanah dalam pasu yang sama, saiz dia. So tanah tu samalah banyak dia. Dan jenis tanah ni kenalah sama. Alright, so yang berbeza tadi apa je? Jumlah air yang disiram. Okay, pemboleh ubah yang dikekalkan ataupun yang sama. Okay, yang kekal ataupun yang sama tadi kita panggil, kita kenali sebagai pemboleh ubah
malar. Ataupun pemberi ubah dimalarkan PD malarkan kat sini. Tambahlah D, senang nak ingat. Okay, pemberi ubah dimalarkan. So, cikgu short formkan pemberi ubah dimalarkan ni dengan perkataan PD. Okay. PD maksudnya pemberi ubah dimalarkan. Okay, PD. PM pemberi ubah manipulasi. PD, kalau kamu dengar cikgu cakap PD tu maksudnya bukan port listen kalau dalam sains kalau kamu dengar je cikgu cakap PD maksudnya pemberi ubah dimalarkan. Okey, pemberi ubah yang kekal sama dalam penyiasatan kita panggil sebagai PD, pemberi ubah dimalarkan. Alright, itu yang sama dimalarkan. Ataupun cikgu nak bagi kamu ingat sama kekal ataupun sama. Kamu tengok sama macam ni je sama S A M A. Bila kamu nampak MA ni sama, terus kamu ingat malar. Malar. Macam ni malar. M A L A R. Sama malar. Okay? Ma dengan ma juga. Bila kamu nampak apa yang sama, malar. Pemberi ubah dimalarkan. Okay? Ma dengan ma juga. Ingat macam tu. Alright? Okay. Okay. Kita tengok pula seterusnya. Tadi dah malar kan? Selepas sebulan. Selepas eksperimen tu dijalankan selama sebulan. Yang tadi kan, dia dah letak dekat apa ni? Dia dah letak pokok ni dekat tepi tingkap. Dan ni dia ambil jumlah air saja yang diubah. Tadi dia silap sebab 2. Sekarang dia ambil 1 saja yang diubah jumlah air. Jadi selepas sebulan, sekarang apa yang kamu dapat perhatikan? Nampaknya saiz pokok saya lebih besar. Nampak? Melan pula yang lebih besar pokok dia daripada pokok Faiz. Kenapa pula melan lebih besar? Tadi melan kecil, sekarang melan dah besar. Sebab jumlah air yang disiram tadi berbeza. Okey, jumlah air yang disiram tadi berbeza. Melan siram berapa kali? 3 seminggu. Faris siram berapa kali? Sekali. Jadi melan siram banyak air. Bila disiram banyak air, jadi pokok dia lebih besar daripada pokok Faris. Jadi kat sini, pemboleh ubah yang diperhatikan dalam satu penyiasatan sebagai dikenali sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Ataupun kamu boleh tahu kat sini keputusan dia. Okay, apa keputusan selepas eksperimen? Selepas eksperimen itu berlaku, apa keputusan yang kamu perhatikan? Kamu dapat perhatikan tumbesaran anak pokok. Pokok melan lebih besar daripada pokok Faris. Right? Okay. Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. So kat sini kamu tahu ada 3. Dimanipulasi atau yang kita kenali sebagai PM. Pemboleh ubah dimalarkan kita kenali sebagai PD. Dan pemboleh ubah bergerak balas cikgu kamu kenali sebagai PB. Kenapa PB? P ni pemboleh ubah, B ni bergerak balas. Jadi kalau kamu dengar nanti bila cikgu mengajar kamu dengar cikgu cakap PM, automatik kepala kamu dah fikir PM tu pemboleh ubah dimanipulasikan. Kamu dengar juga pula cikgu cakap PD. Kamu dah tahu dah pemboleh ubah dimalarkan. Okey. Kamu dengar perkataan PB. Kamu tahu dah itu pemboleh ubah bergerak balas. Alright? Okey, ini sedikit maklumat tambahan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan tadi kita kenali sebagai PM. Bergerak balas kita kenali sebagai PB. Dimalarkan kita kenali dia sebagai PD. Ingat Alright, kami ingat balik. Okay, so penerangan dia PM, perbezaan sesuatu perkara yang ditentukan sebelum melakukan uji kaji. Okay, ingat balik eksperimen tadi. Apa yang berbeza? Apa perbezaan? Dia beza kuantiti air yang disiram. Melan siram 3 kali, Faris siram sekali. Alright? Okay. Seterusnya, sesuatu yang dilakukan yang diubah sebelum uji kaji. Mestilah kita kawal dulu. Sebelum melakukan eksperimen, apa yang kita nak
kawal. Apa yang kita nak tentukan. Alright? Okay. Okay, pembuluh ubah yang tidak bersandar. Tidak bersandar ni maksudnya yang tidak tetap lah. Dia tak kekal. Okay, dia yang berbeza. Okay, seterusnya pembuluh ubah bergerak balas. Okay, pembuluh ubah bergerak balas, perubahan dan perbezaan yang menunjukkan keputusan uji kaji. Nampak ni? Menunjukkan keputusan uji kaji atau hasil pemerhatian. Maksudnya dia berlaku sebelum ke selepas. Selepas eksperimen. Sebab dia dah hasil. Dia dah keputusan. Dia dah dapat keputusan. So, dia pembuluh ubah bergerak balas ni kita dapat selepas eksperimen tu berlaku. Okay. Perubahan dan perbezaan yang dikesan selepas uji kaji. Sesuatu yang berlaku, dilihat, diperhati, yang diukur, yang dikira, yang dihitung selepas uji kaji dan dia bersandar. Okay, maksudnya keputusan tu tetap. Keputusan tu tak berubah selepas eksperimen. Alright. Manakala pembuluh ubah dimalarkan, sesuatu yang tetap, sama, serupa, tidak berubah sepanjang eksperimen. Sebelum pun sama, semasa eksperimen pun sama, selepas uji kaji pun sama. Contoh eksperimen tadi, dia samakan apa? Apa pembuluh ubah dimalarkan? Yang tadi tu. Apa yang sama? Kedudukan anak pokok. Kedudukan anak pokok. Kat mana dia letak? Dua-dua tu. Melan punya dengan Faris punya dia letak kat mana? Dia letak melan, pokok melan dengan pokok Faris dia letakkan di tepi tingkap. Tempat sebelum eksperimen dia dah letak tepi tingkap. Semasa eksperimen pun diletakkan di tepi tingkap. Selepas eksperimen masih lagi di tepi tingkap untuk mendapatkan keputusan. Okay? Alright. So, di manipulasi ni kita sebelum menjalankan eksperimen, bergerak balas, selepas eksperimen, dimalarkan sepanjang eksperimen. Buat beza Alright. Okay. Itu saja untuk pembuluh ubah mengawal pembuluh ubah. Selepas ni kita akan tengok contoh soalan. Okay, contoh soalan. Alright, jom. Okay, ini sebagai contoh. Sebelum kita pergi kepada contoh, kita tengok dulu apa yang telah kita pelajari tadi. Ini secara ringkas. Secara ringkasnya mengawal pembuluh ubah. Pembuluh ubah ada 3. Pembuluh ubah dimanipulasikan yang cikgu wakilkan dengan PM. Yang kedua, pembuluh ubah bergerak balas, cikgu wakilkan dengan perkataan dengan huruf PB. Dan yang ketiga, pembuluh ubah dimalarkan, cikgu wakilkan dengan short form PD. Right? PD dimalarkan, PB bergerak balas, B M manipulasi. Ingat tu Right. So, pembuluh ubah manipulasi maksudnya yang berubah apa yang kita ubah. Ingat, tadi kita dah bagi tahu, kita boleh letakkan berapa pembuluh ubah manipulasi boleh kita letakkan? Hanya satu saja pembuluh ubah dimanipulasikan. Dan pembuluh ubah dimanipulasikan kita tetapkan sebelum eksperimen dijalankan. Kita dah tetapkan apa yang kita nak ubah tu. Okay? Apa yang kita nak bezakan. Alright, yang kedua pembuluh ubah bergerak balas. Pembuluh ubah bergerak balas ni apa yang kita perhatikan, apa yang diperhatikan. Alright, dan ini kita akan dapat selepas eksperimen berjalan. Yang tadi sebelum, yang ni selepas. Dan yang ketiga pembuluh ubah dimalarkan. Maksudnya yang sama. Yang sama ni maksudnya sepanjang. Sebelum, semasa dan selepas eksperimen dijalankan. Ini mesti kena kekalkan sama. Okay, yang sama ni ingat. Cikgu bagi tahu tadi, sama malar. Tengok ni sama malar. Okey, ma dekat sini, ma dekat sini. Ingat tu. Right? Sama malar. Kalau lupa sangatlah. Okey. Alright. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh mengawal pembuluh ubah Tiga helai kain yang sama bentuk dan saiz dicuci dengan kuantiti sabun yang berbeza. Dia bagi tahu dah tu. Okey. Jadual berikut menunjukkan satu keputusan penyiasatan tentang kaitan antara kuantiti sabun yang digunakan dengan isi padu air yang diperlukan untuk membilasnya. Okey, membilasnya. Okey. Dia
Penyiasatan ini dijalankan oleh seorang suri rumah. Okey. Pemboleh ubah dimanipulasikan, maksudnya yang berubah sebelum. Okey, sebelum eksperimen dijalankan. Apa yang diubah? Apa yang berbeza? Kamu tengok kat sini. Tengok apa yang berbeza. Dia cakap apa kat sini yang berbeza? Nampak? Kuantiti sabun. So kat sini yang berbeza sebelum eksperimen, sebelum jalan dia dah tetapkan X tu 1 sudu, Y tu 2 sudu, Z tu 3 sudu. Okay, dia dah tetapkan kat situ sebelum eksperimen. So, pemboleh ubah dimanipulasikannya ialah kuantiti sabun. Okay, alright. Yang berbeza tadi. X 1 sudu, Y 2 sudu, Z 3 sudu. Kemudian selepas eksperimen, okay, pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas selepas eksperimen. Apa yang kita nak tengok? Dia kata dia nak tengok tentang isi padu air yang diperlukan untuk membilas. Berapa banyak air yang kita gunakan untuk bilas sabun yang ada pada kain tu, pada baju, pakaian tu. Alright? 1 sudu pakai 1 baldi. 2 sudu pakai 2 baldi air. Baru hilang sabun tu. 3 sudu pakai 3 baldi air. So, apa keputusan dia? Nampak kat sini? Apa keputusan dia? Yang kita nak tengok, apa yang diperhatikan? Isi padu air yang diperlukan untuk membilas. Nampak? Keputusan dia. Keputusan dia, isi padu air yang kita gunakan untuk bilas sabun yang ada ni. Right? Okay. Yang dimalarkan? Maksudnya apa tadi? Ni. Sama malar. Malar. Sama. Apa yang sama tadi? Kat atas ni ada tulis. Yang sama bentuk dan saiz. So boleh tulis kat situ. Bentuk dan pilih salah satu. Bentuk pakaian. Ataupun kamu boleh letak saiz pakaian. Right? Okay. Itu yang sama. Okay. Okay, contoh yang kedua. Tengok contoh yang kedua. Darjah 3 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid. 3 span yang berlainan. Dia dah bagi tahu dah. Berlainan. Nampak je perkataan berlainan ni maksudnya dia apa yang berbeza tadi. Boleh buat apa yang berbeza tadi. Tengok balik apa yang berbeza. Yang berbeza ataupun yang berubah. Apa boleh ubah? Dimanipulasikan. Dia dah cakap dah. Terang-terang kat sini dah. Dah ada jawapan dah kat atas. Kemudian span itu dipulas dan air yang diserap tadi dikumpulkan di dalam sebuah silinder penyukat. Isi padu air direkodkan dalam jadual 2 kat bawah ni. Okey, kita tengok Faham tak eksperimen ni? Contohnya ambil satu span tu. Dia rendam dalam air. Okey, dia keluarkan, dia ambil silinder penyukat, dia perah dalam silinder penyukat. Tengok berapa banyak air yang span tu serap. Okey, span kecil ke span banyak yang span besar yang lebih banyak serap air. Okey, tapi itu bukan persoalannya. Soalannya sekarang kita nak cari dia punya pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan yang berbeza. Tadi kat sini dia cakap dah 3 span yang berlainan saiz. So apa yang berbeza kat situ? Saiz span. Tengoklah saiz span. P kecil, Q sederhana, R besar. Saiz span. Kemudian keputusan dia, apa yang kita perhatikan, apa yang kita nak tengok. Apa yang kita nak tengok adalah sebab eksperimen lepas dia perah tu. Apa yang kita nak tengok? Kita tengok dekat dalam jadual ni isi padu air yang dikumpul. Okey. Isi padu air yang dikumpul. Selepas eksperimen Selepas eksperimen tu berjalan, apa yang kita nak tengok? Okey, isi padu yang dikumpul. Pemboleh ubah yang dimalarkan? Apa pula yang sama ni? Kau boleh fikir tak? Apa yang kena sama? Sepanjang eksperimen ni apa yang kena sama? Jenis span. Tu kena fikirlah. Span ni kena sama. Okay, span ni kena sama. Tak boleh pakai span yang berbeza. Ingat tadi dalam buku teks cakap apa? Mesti satu saja pemboleh ubah dimanipulasikan. Tak boleh dua. Kat sini dia dah pakai dimanipulasikan saiz span. Jadi
jenis dia kena sama. Alright, tak bolehlah pakai jenis span yang berbeza. Okay, tak boleh. Keputusan eksperimen tu jadi tak lengkap. Alright. Okay, itu dua contoh tentang pemboleh ubah dimanipulasi, mengawal pemboleh ubah. Cikgu harap kamu dapat faham dan dapat jawab soalan yang akan cikgu sediakan dalam link yang cikgu akan berikan nanti. Okay? Alright, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.